Dasar 2 darjat, jangkitan COVID-19 terus meningkat. Situasi COVID-19 semakin membimbangkan dengan kes jangkitan mengikut statistik mencatat Malaysia di tempat kedua parahnya selepas India. Justru Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan menggesa supaya kerajaan mempertimbangkan pelaksanaan strategi tunda dos kedua untuk melawan isu penambahan kes COVID-19 yang mendadak dengan mengambil kira kekangan kekurangan bekalan vaksin. Menurut kenyataan itu, strategi tersebut digunakan oleh United Kingdom pada November lalu dan semakin banyak negara melaksanakan strategi penundaan dos kedua termasuk Singapura dan juga India. Kes COVID-19 di negara telah mencapai tahap kritikal dengan hampir mencecah 20,000 kes baharu dalam jangka masa 3 hari. Keutamaan kami pada saat ini mestilah untuk melindungi bilangan maksimum rakyat dalam jangka masa yang singkat ini. Dengan mengakui kekurangan dos vaksin pada peringkat ini, rintangan ini boleh diatasi dengan menunda pemberian dos kedua, kata kenyataan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut pemimpin tertinggi Pakatan Harapan itu, penyelidikan terbaharu oleh University of Birmingham dengan kerjasama Public Health England mendapati bahawa pemberian Pfizer-BioNTech booster 12 minggu selepas dos pertama berbanding dengan 3 minggu menghasilkan tindak balas antibody yang jauh lebih kuat. Penyelidik dari Oxford University juga mendakwa pada Februari lalu bahawa ketika pemberian dos kedua vaksin, mereka ditunda selama 12 minggu. Tindak balas antibody dilaporkan lebih 2 kali ganda berbanding dengan normal. Walaupun kerajaan telah berulang kali memberi jaminan bahawa Malaysia mempunyai bekalan vaksin yang mencukupi, namun kelewatan pemberian vaksin menunjukkan sebaliknya. Menurut mereka, terdapat kekurangan bekalan vaksin yang nyata dan kesannya ternyata melihat trend yang membimbangkan di seluruh negara. Oleh itu, kita mesti menerima hakikat ini dan menyedari bahawa ada keperluan yang sangat mendesak untuk kita melaksanakan strategi yang terbukti secara saintifik ini. Kami amat menyedari lagi merasai kekecewaan serta keresahan majoriti rakyat Malaysia kerana terpaksa menunggu untuk pengambilan vaksin langsung menghadapi risiko dijangkiti COVID-19 yang semakin tinggi, kata mereka yang mendakwa kerajaan seolah-olah tidak tahu dan tidak cekap dalam menanggapi perubahan pesat dalam situasi pandemik terkini. Kami ingin meminta kerjasama rakyat Malaysia, UMNO, untuk turut menggesa agar kerajaan menggunakan strategi baharu ini. Berdasarkan sains dan data, strategi ini telah terbukti berhasil. Kerajaan wajib proaktif dalam meratifikasi strategi-strategi ini dan berhenti meletakkan nyawa rakyat dalam bahaya, tegas mereka. Selepas kenyataan bersama tersebut, Anwar Ibrahim dalam kenyataan susulannya menyeru agar Kerajaan Perikatan Nasional memikirkan pelan tindakan segera sebelum keadaan bertambah buruk. Kalau dilihat rajah, pendekatan itu melonjak dengan pantas, kata Anwar, seorang daripada 100 pesakit meninggal dunia. Kini 9 juta rakyat Malaysia sedang menunggu untuk divaksin. Anwar menganggap ini sesuatu yang sangat membimbangkan dan mengundang malapetaka. Tanpa menamakan sesiapa, beliau menyelar pihak yang membina mahligai di atas pusara mangsa COVID-19. Beliau juga mengulangi cadangannya berdasarkan pengalaman beberapa negara yang teruk diserang COVID-19. Kerajaan perlu menyuntik rakyat 1 dos vaksin terlebih dahulu. Formula itu katanya telah berjaya mengurangkan kes jangkitan di negara-negara yang mencubanya. Saya sebut di sini, orang miskin bandar bila nak dapat vaksin, tunggu berapa lama? Di luar bandar, di desa, nak tunggu berapa lama? Sebab itu saya kata beri 1 dos kepada semua. Dos kedua boleh ditangguhkan. Beri peluang kepada orang lain dulu. Selesai 1 dos, tambah lagi. Ada komen tidak cerdik, tetapi inilah keadaannya. Sekarang ini ada kajian membuktikan bahawa lebih lama tunggu dos kedua, maka lebih baik, ujarnya. Selain itu, pengurusi Pakatan Harapan itu juga mempertikaikan unjuran yang dibuat oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Sebaliknya, kata Anwar, pasukan penasihat beliau mendapati pada ketika ini kekurangan pemberian vaksin pada rakyat berbanding unjuran kerajaan adalah sekitar 3.6 juta orang.
Ikut unjuran April vaksin 1 juta, Mei 4 juta dan bulan Jun 9 juta orang. Kenyataannya berbeza. Yang dapat vaksin jauh kurang daripada yang diunjurkan. Bulan April ada kekurangan 450,000. Bulan Mei cecah hampir 3 juta orang. Ini kita bangkitkan kerana unjuran itu tidak munasabah kalau ikut Jun penerimaan vaksin 9 juta dan ini tidak akan berlaku. Katanya tidak ada guna kerajaan memberi kebenaran kepada sesiapa sahaja mengimport vaksin jika tiada kelulusan untuk penggunaan. Anwar juga menyarankan agar negeri yang terjejas teruk seperti Selangor, wilayah Persekutuan, Kelantan dan Sarawak diutamakan untuk suntikan. Beliau juga mengkritik data lokaliti jangkitan COVID-19 yang didakwanya dirahsiakan jika diberi pun data yang telah lewat 2 minggu berbanding negara lain dalam lingkungan 3 hari. Katanya apa sahaja langkah tidak akan berkesan jika data lokaliti jangkitan tidak dikumpulkan dengan sempurna dan tepat pada masanya. Begitulah dasar 2 darjat yang diamalkan oleh kerajaan tebuk atap. Biarlah angka kematian meningkat, biarlah rakyat hilang pekerjaan, sakit mental dan bunuh diri. Rakyat juga yang dipersalahkan, ditangkap dan dikompaun. 70 orang ahli kabinet dan 3 duta khas terus menikmati gaji dan elang mereka walaupun kebanyakannya kita tak tahu entah sedang buat apa.